رسول الله والله الله الله على نور رسول الله والله الله الله على نور رسول الله طه حبيب روحي طه شفاء روحي طه حبيب روحي طه شفاء روحي روحي إليه روحي واتملي من رؤياه الله 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 على نور رسول الله والله الله الله على نور رسول الله سيدنا النبي حنين سهل كده ولين سيدنا النبي حنين سهل كده ولين بين يسير بين حسن رسول الله والله الله الله على نور رسول الله والله الله الله على نور رسول الله والله الله الله على نور رسول الله والله الله الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Malam ini sekali lagi kita bertemu dan dikumpulkan dalam channel Mari Bertartil bersama Uswah episod 110. Malam ini 3 April, hari Sabtu ini, kita akan menyambung ulang kaji kita daripada surah An-Nisa ayat 88 hingga ayat 91. Muka surat 92. Ayat 88 hingga 91, muka surat 92. Baik tuan-tuan, kepada mereka yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada semua, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih kerana sudi bertandang ke channel saya. Satu channel yang kita adakan majlis mengaji Al-Quran dan ulang kaji Al-Quran pada setiap malam jam 9 malam. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati perkumpulan kita. Allahumma amin.
Tuan-tuan dan puan sekalian, sambil-sambil kita tunggu sahabat-sahabat kita masuk, sambil-sambil tu apa kata kalau kita tekan butang share, apa kata, mana tahulah kod-kod, kalau kita rasa ia bermanfaat, ia juga bermanfaat untuk orang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah share. Sambil-sambil tu kita perbetulkan niat kita. Persediaan yang paling penting ketika sebelum kita belajar dan sebelum kita beramal, melakukan amal yang baik, ialah kita perbetulkan niat kita. Itu yang paling utama, kerana itu yang dipandang oleh Allah. Suatu amalan yang baik tidak akan dipandang oleh Allah Ta'ala tanpa niat yang baik. Niat yang baik tu, niat betul-betul, niat kerana nak keluar dari kejahilan, niat mengaji ni kerana Allah suruh mengaji. Kemudian ia sebagai melunaskan tanggungjawab kita sebagai Muslim kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi ingat, kita ni khadim, kita ni adalah orang yang berkhidmat, kepada Quran. Sebab itu dalam sejarah Islam, dalam sejarah dalam sejarah kegemilangan ulumul Quran, orang ilmu Quran ini, ilmu ulumul Quran ini, kita tengok tidak ada seorang pun ahlul Quran yang menggelarkan diri dia sebagai apa-apa. Tak ada. Yang memberi gelaran kepada mereka ini adalah orang yang para ulama ataupun orang alim pada zaman dia memberikan gelaran kepada beliau. Al-Imam contohnya. Tak ada orang yang Imam Syafi'i tidak memberi gelaran diri dia sebagai Al-Imam. Tetapi para ulama pada zaman itu memberikan gelaran itu kepada Imam Syafi'i. Sama juga, mana-mana pun imam, sama ada dia Al-Allamah ke, dia apa saja nama dia, gelaran bagi diri dia, maknanya gelaran keilmuan. Dia menunjukkan status keilmuan dia, tidak ada yang memberi gelaran sendiri. Kenapa dia? Sebab memberi gelaran kepada diri sendiri itu adalah sebahagian daripada tanda kejahilan. Kecuali gelaran tu gelaran akademik, kita fight, kita macam gelaran doktor dan sebagainya, itu kita gelaran akademik, itu lain. Tapi gelaran untuk diri, macam kita ni sebagai pakar contohnya, tak ada orang beri gelaran macam itu. Jadi elakkan diri kita daripada menjadi orang yang begitu. Elakkan. Dan sebagai ahlul Quran, tetapi para ulama, semua para ulama menggelarkan diri mereka sebagai khadimul Quran. Khadim. Cuba kita tengok, kalau para ulama, kitab-kitab para ulama, mereka ulama dalam tajwid, dalam ulumul Quran, mereka sebut, tulis diri mereka sebagai khadimul Quran, orang yang berkhidmat untuk Quran. Itu betul. Kita adalah orang yang khidmat pada Quran. Itu menunjukkan kerendahan diri kita. Kita hanya orang yang khidmat saja. Kita tidak ada apa-apa tanpa Quran. Betul tak? Jadi tuan-tuan dan sekalian, jadi kalau tuan-tuan di kalangan kita ni ada guru yang baca Quran, jangan sekali-kali mendabik dada, meletakkan gelaran, title sebagai pakar Quran contohnya, ataupun kita letak sebagai profesional Quran. Tak, jangan. Atau apa saja gelaran yang menunjukkan ketinggian, menunjukkan kebongkakan diri kita. Tak, jangan letakkan diri kita sebegitu. Siapa yang bagi gelaran tu untuk kita? Tak ada. Tapi kalau tak nak letak juga gelaran, letak sebagai khadim Al-Quran. Aku adalah sebagai orang yang berkhidmat untuk Quran, khadimul Quran. Itu betul. Baik tuan-tuan dan sekalian, mari sama-sama kita belajar dan mengikhlaskan niat kita belajar ni semata-mata kerana Allah suruh kita belajar. Baik tuan-tuan, kita mula dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, itulah bacaannya tuan-tuan. Kita baca dengan murattal sekejap tadi. Surah An-Nisa ayat 88 hingga 91. Tuan-tuan, sebelum ini saya tak ikut turutan cerita. Sepatutnya saya kena ikut turutan cerita. Dia ada larangan daripada ulama, Imam Nawawi dan sebagainya, melarang bila kita baca Quran, kita tak boleh berhenti pada tempat yang belum habis cerita dia. Kita tergantung tak boleh. Malah larangan tu sangatlah kerasnya. Setengah ulama melarang sampai mengatakan haram.
Berhenti bukan pada tempat berhenti dia. Maknanya bukan tempat habis cerita dia, penghujung cerita. Dia tuan-tuan, kadang-kadang akhir juzuk. Satu juzuk, akhir juzuk yang pertama nak berpindah ke juzuk yang kedua. Kadang-kadang bukan cerita dia, bukan habis cerita pun lagi. Begitu. Tak semestinya di akhir juzuk itu kita dah habis cerita, bukan. Tak semestinya. Dan ulama melarang bila kita baca satu juzuk, kalau kata di akhir juzuk tadi itu cerita belum habis, ceritanya adalah di pertengahan muka surat selepas daripada awal juzuk yang kedua contohnya, maka kita kena berhenti dekat situ. Tak boleh di hujung tu, tak boleh. Di hujung akhir juzuk yang pertama tu tak boleh. Itu contoh. Ataupun kita nak paling selamat kita guna maqra' ataupun guna hizib, guna ain ke apa ke. Kita tengoklah macam mana. Maknanya kena berhenti pada juzuk dia, pada akhir cerita. Tak boleh potong setengah cerita, tak boleh. Jadi sebab itu orang yang baca Quran tarawih contohnya, jadi kita nak baca, imam tu dia nak baca ayat panjang-panjang, maknanya juzuk yang panjang, bukan juzuk ammah. Kadang-kadang diminta oleh pihak jawatan kuasa surau, ahli jawatan kuasa masjid, diminta oleh jemaah tak nak dengar surah lazim, nak dengar surah yang baca panjang, juzuk awal, mana mula dengan alif lam mim, juzuk Baqarah contohnya. Tetapi tak nak panjang, walaupun juzuk tu juzuk panjang, ayat tu ayat panjang, tapi tak nak baca panjang. Nak baca satu muka 4 rakaat katakan, ataupun satu muka 6 rakaat. Jangan baca lebih daripada 2 ayat contohnya. Ini contoh. Kalau begitu kaedahnya, maka imam tu sendiri kalau nak ikut kehendak ahli jawatan kuasa masjid ataupun nak ikut kehendak jemaah yang tak faham dalam bab ini, maka dia sendiri sedang buat satu perkara yang jahil. Jadi itu kebanyakan berlaku macam itulah, hatta kepada saya sebagai imam pun. Jadi kita terpaksa berhenti pada bukan akhir cerita. Itu masalah. Kalau ikut kan tak boleh, potong cerita Quran tak boleh. Ulama sangat larang. Satu ketika qari kita baca Quran, qari'ah kita tak silap saya baca Quran di depan di Malaysia, qari Mesir datang. Jadi qari'ah ataupun qari kita baca Quran sebagai meraihkan qari Mesir datang ni. Jadi baca Quran, kira-kira qari'ah ataupun qari tadi, saya ingat, saya lupa dah cerita dia. Dia berhenti tu habis sadaqallahul azim tu, ketika dia berhenti tu bukan pada akhir cerita. Maka qari, salah seorang daripada qari ni tegur orang yang baca Quran tu dalam ketika pembukaan majlis, suruh sambung balik cerita tadi, sambung balik ayat tu, berhenti tempat yang sepatutnya. Sama juga bila kita nak mula di awal cerita, akhir cerita tak boleh, nak sekerak tak boleh. Gitu. Ini maknanya ini kaedahnya dalam kita membaca Quran. Sama juga ni kita baca setiap malam macam ni. Selepas ini saya akan ikut turutan cerita tadi. Ini kalau bermula daripada ayat 88 hingga ayat 91 ni cerita tentang cara menghadapi orang munafik. 88 sampai 91 ni cerita bagaimana cara menghadapi orang munafik. Jadi sampai 91, ayat 92 cerita apa dia? Cerita tentang hukum membunuh orang muslim. Jadi itu cerita dia. 90 ayat 92 sampai 93 cerita hukum membunuh orang muslim. Kena berhenti situ. Satu cerita. Jadi insya-Allah selepas ini saya akan ikut turutan cerita. Yang di awal tu tak apalah, macam mana. Okey, baik tuan-tuan, kita akan terus kepada kupasan macam mana kita nak tahu hukum hakam tajwid yang terdapat pada ayat ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama lakum, fama madu harakat. Lakum, jangan sebut lakum, kum, laku. Lakum fi mim sakinah bertemu fa,
izhar syafawi. Tutup mulut betul-betul pada huruf mim tadi. Lakum fi. Ingat tuan-tuan, tutup mulut betul-betul bila mim sakinah bertemu fa, bila mim sakinah bertemu waw. Dua huruf ini. Kalau mim sakinah, mim mati bertemu dengan fa dan huruf waw, maka mim tadi tu wajib kita tutup mulut kuat sikit. Sebab apa dia? Sebab dia mudah terbuka. Sebab apa dia? Sebab mim, huruf fa, huruf waw ni dia keluar daripada makhraj yang sama. Keluar daripada bibir, daripada dua bibir. Daripada bibir. Jadi tutup mulut pada mim, lepas tu buka nak pergi kepada waw tu, dia mudah nak terbuka. Mudah terbuka. Sebab tu dia bila huruf yang sama bertemu ni, macam bertemu huruf ain dengan ain, huruf sama tu. Macam yashfa'u'i, ataupun huruf ha dengan huruf ain. Huruf lain tetapi keluar daripada makhraj yang sama. Kalau pada huruf yang sama, maknanya kita dah sebut huruf ni keluar daripada rumah yang sama, lepas tu tutup kembali balik kepada rumah yang sama. Jadi dia susah sikit. Sama juga ni, mim sakinah bertemu fa ini, dia kena ketap sikit bibir. Lakum fi dua harakat. Al munafiqi fil munana dua harakat. Fi qi dua harakat. Munafiqi jangan sebut munafiqina. Munafiqina fi ataini yani yalin. Fi ataini wallahu nipis. Wallahu baca tebal dua harakat. Nipis ra sukun. Arkasahum bi. Hum jangan sebut hum. Mim sakinah bertemu ba, ikhfa syafawi. Hum bi. Tutup mulut betul-betul pada huruf mim. Tutup mulut pada huruf mim. Arkasahum bi. Jangan rapat sangat huruf bi masa tutup. Arkasahum bima dua harakat. Kasabu dua harakat. Waqaf dua harakat. Kalau waqaf jadi mad asli. Tapi kalau kita sambung, waw ni jadi mad munfasil. Sebab apa dia? Hamzah di sebelah dia ni. Dia di akhir kalimah, waw berada di akhir kalimah, hamzah berada di awal kalimah aturidun. Okey, kasabu ni kalau waqaf baca dua harakat. Kita waqaflah. Kemudian terus aturiri dua harakat. Baca tebal, baca nipis ra ni. Aturi dua harakat. Dua harakat. Na anta nun sakinah bertemu ta, ikhfa haqiqi. Anta, kawal hujung lidah ni, jangan tekan makhraj ta masa dengung. Anta, tunggu di makhraj ta. Jangan nganga pula. Ta, bukan. Anta, ta tu baru tekan makhraj ta. Tahduha sukun, panjangkan sedikit bunyi ha. Tahdu dua harakat. Man adha, di sini izhar halqi. Man adha nipis, dad baca tebal. Jangan muncung ketika kita sebut dad berbaris atas. Adalla la nipis, Allah baca tebal. Adallallah. Jadi yang panjang tadi kalau kita waqaf pada perkataan Allah ini, maka yang panjang tu namanya mad arid lis sukun. Hujungnya ha tu mesti jelaskan Allah. Kalau sambung baca dua harakat sajalah jadi mad asli. Adallallahu wa man. Okey, tu kalau baca sambung. Tak apa, kita waqaf sini. Wa may nun sakinah bertemu dengan ya, jadi idgham al gunnah. Wa may yu muncul, dad sukun. Jangan lanturkan dad. Yudli lillah. Yudli lillah dua harakat. La baca nipis. falanta ikhfa haqiqi nun sakinah bertemu ta. Falan tajida lahu dua harakat. Masilah qasirah. Sabila waqaf dua harakat min iwad. Aduh, silap setting. Sorry, dia keluar tadi. Okey. Terus. Okey, kita ulang ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Terus waddu dua harakat du. Law waw ni muncul betul-betul. Law muncul. Takfuruna kaf ni sukun, hujung sukunnya kaf tadi adanya angin yang dilepaskan. Takfuruna ru baca tebal dua harakat. Annaka ma dua harakat. Semua ni mak asli. Kafaru ingat ni sini kena baca nipis kafa jangan baca kafaru. Kafaru baca tebal lagi dua harakat. Fatakununa ku dua harakat, nu dua harakat. Nasawa'a wa alif ni baca berapa harakat? 4 harakat mat muttasil. Sawa'a. Tengok ni alif huruf mat bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang sama. Maka disebut sebagai muttasil. Mat muttasil. Sebab apa dia bertemu dalam kalimah yang sama. Maka ni wajib baca 4 ataupun 5. 4 harakat lah. Kita baca 4 harakat. Sawa'a bila waqaf jadi mat iwad kat sini. Cuma tidak ada alif selepas hamzah ni. Sebab Arab dia tak suka tulis apa dia alif sebelah menyebelah. Alif lagi, lepas tu selepas hamzah ni alif lagi. Tak boleh. Satu, kalau dah alif sini, lepas ni tak boleh alif lah. Sawa'a, tapi kena waqaf dengan alif. Kalau waqaf, kalau sambung jadi idgham, jadi ikhfa hakiki. Sawa'an fa. Tu kalau dia sambung. Jadi kena dengung panjang kat situ. Sawa'a waqaf 2 harakat. Fala la 2 harakat. Tattakhidhu kha bagi bawah. Takhi jangan sebut tattakha. Tattakhidhu keluar lidah. Tattakhidhu 2 harakat. Minhum awliya. Minhum aw hum jangan sebut hum. Minhum aw. Tuan-tuan, kadang-kadang bila saya bagi panduan macam ni, ada sebahagian orang dia bagi tahu saya, nampak ustaz buat nampak macam mudah ustaz. Ustaz kata tak boleh sebut home, tak sebut kum, tak boleh sebut meh, tak sebut men home, tak boleh sebut men home. Tapi kita, dia kata, kita dah biasa dengan sebutan macam itu. Susah ustaz nak buang. Susah nak buang. Kadang-kadang kita jadi pelik. Kenapa? Macam mana ustaz boleh buat mi? Kita tak boleh sebut mi. Macam mana ustaz sebut hu? Kita tak boleh sebut hu. Sebab kita dah biasa sebut hu. Bila ada seorang ni sebut macam tu pada saya, jadi saya jadi terfikir, rupa-rupanya susah juga kan. Baru saya tahu. Maknanya sebahagian orang yang biasa menyebut begitu, dia susah untuk ubah, walaupun hanya baris saja. Ini bukan soal sebut betul atau tidak. Soal baris ni, ini baris saja. Kita tengok baris atas, depan, bawah. Tu saja baris pun. Baris ni ada 3, maka tanwin pun ada 3. Tapi nak cerita 3 baris ni susah untuk kita sebut. Kenapa dah? Kerana baris ini walaupun 3 saja jenis baris itu, tetapi dia melibatkan, dia terlibat dengan hampir kesemua huruf-huruf Quran. Setiap huruf tu dia akan ada barisnya. Begitu kan? Sebab itu nampak je 3, tapi semua huruf ada baris. Sebab tu susah tu. Jadi memang susah tuan-tuan. Saya percaya susah kalau kalau Allah susahkan bagi kita. Tapi senang bila Allah senangkan bagi kita. Ada orang susahnya nak didik anak, betul tak? Susah sungguh. Tapi kita tengok ada sebahagian orang senang pula dia didik anak. Sampai kita tanya, macam mana dia buat?
Macam mana dia boleh buat anak dia tu sampai mudah macam tu sekali? Tak payah suruh lah, semua buat. Kan? Ada setengah orang, ya Allah, puas didik dah, puas cakap, puas ajar, puas semualah, puas doa dah. Tapi ya Allah, kan ada juga. Itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala susahkan bagi dia untuk tahap itu. Tapi bila Allah Ta'ala nak mudahkan bagi dia, tiba-tiba berubah sakan anak dia jadi mudah pula. Sama juga dalam bab ini. Bila Allah payahkan bagi kita, maka jadi payahlah. Sebab tu kena minta Rabbi yassir, ya Allah permudahkan. Wala tu'assir, jangan kau susahkan. Kena doa, ya Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bi khair, dan akhirnya kebaikan. Kita nak macam itu. Jadi wala tattakhidhu minhum awliya, 4 harakat sini, mad muttasil, hatta aha, hamzah ni bawah halqum ni, bawah, paling bawah pangkal, aha tengah halqum, hatta ta 2 harakat, yuha 2 harakat, jiruru tebal 2 harakat, yuhajiru fi 2 harakat, sabilillah. Bila waqaf jadi mad arid li sukun, sukun, ni belakang ni kena jelaskan. Terus fa in tawallaw, sini ikhfa. Fa jangan baca fa. Susah tak? Ada sebahagian yang rasa susah. Tak apa, buat dulu. Allah pandang kita nak ke tak. Fa in tawallaw, waw ni muncul. Sebab lam waw ni waw lin. Tawallaw fakhudhu, khu tebal, fakhudh keluar lidah, fakhudhu 2 harakat. Jangan baca fakhudhu, ada orang tebal kan, fakhudhu tanpa dia sedar. Tanpa dia sedar dia baca tebal zal tu, jadi dha, fakhudhu salah. Itu zal wajib nipiskan, fakhudhu, sebab tu kena buat macam tu, fakhudhu 2 harakat, hum. Sini izhar syafawi. Waqtulu, wa nipis, qaf ni baca tebal, qalqalah sughra. Waqtulu 2 harakat, lu, hu jangan sebut hum. Mim sakinah bertemu ha, izhar syafawi. Waqtuluhum haitsu, ha pedas kan. Haitsu su keluar lidah lagi. Haitsu wajadtu, dal bertemu ta, dal sukun bertemu ta. Apa hukum dia? Jangan cerita hukum. Kena tahu dulu pertemuan ni pertemuan apa. Dal, huruf dal bertemu ta, dal sukun bertemu ta. Apa jenis pertemuan ni? Namanya mutajanisain. Apa maksud mutajanisain? Huruf yang keluar, 2 huruf ni yang bertemu ni keluar dari makhraj ataupun rumah yang sama, tapi perangai ataupun sifat yang berbeza. Maka kalau bertemu macam ini, hukumnya apa dia? Idgham, wajib idgham. Jadi kita sebut wajad, terus pada ta, wajad, idgham sini idgham kamil. Wajad ta terus, jangan sebut wajad, tu dal. Wajad tu, tu muncul. Gitu. Wajad tumumu 2 harakat, hum. Wajad tumuhum, jangan baca wajadtumuhum, bukan hum. Okey, hum. Wala 2 harakat, tattakhidhu, tadi kita jumpa dah tattakhidhu, okey. Tak payah hurai dah. Tattakhidhu minhum waliya, beratkan sebutan pada huruf ya. Waliyan, wa idgham ma'al ghunnah, tanwin bertemu waw, yang panjangkan dengung. Wala nasi, 2 harakat, ra 2 harakat. Bila waqaf jadi mad arid, mad iwad. Kalau sambung, sini jadi izhar, nasiran illa, jadi izhar halqi kalau sambung. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waddu law takfurun kama kafaru fatakunun sawaa fala
تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Okey tuan-tuan, kat sini ini wajadtumuhum, ini sini namanya hukum dia idgham mutamathilain. Perlu tak kita sebut idgham mutamathilain saghir? Perlu tak kita sebut saghir hujung tu? Jawabnya tak ada keperluan nak sebut saghir. Bismillah. Sebut idgham mutamathilain. Sebab kalau kabir hanya berlaku dalam qiraat saja. Idgham kabir ni hanya berlaku dalam qiraat saja. Dia tak akan berlaku dalam tajwid. Dalam tajwid hanya berlaku idgham saghir saja. Idgham saghir, tak ada berlaku idgham kabir. Idgham kabir ni dua huruf yang bertemu, dua-dua berbaris. Bila dua-dua berbaris, lepas tu kalau nak masuk tak boleh masuk dua-dua huruf berbaris. Ar-Rahimi ma, mima. Huruf tu mutamathilain. Mima, mim. Mi bagi bawah, ma bagi bawah. Ar-Rahimi maliki yaumiddin. Macam mana nak masuk? Bagi sama-sama bagi, tak boleh masuk. Nak masuk macam mana cara buat? Kena convert mim. Rahimi tu, mi tu yang bagi bawah, mim yang pertama tu kena convert. Kena convert jadi sukun dulu. Kena sukunkan mim yang pertama. Sukunkan mim yang pertama baru boleh idgham. Disebabkan perubahan yang banyak berlaku tu disebut kabir. Sebab tu idgham kabir. Itu berlaku dalam qiraat saja. Tajwid tak berlaku. Jadi kalau kita sebut ni perbahasan ni perbahasan tajwid, perlu tak kita sebut saghir? Tak perlu lah. Dan memang saghir pun. Faham tak? Kita sebut saghir, tak payah. Sebut idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, cukup. Terus illa allazina zidu harakatna yasi si sa su si yasilu lu du harakat na ila du harakat qaumin ba qa, jangan sebut qaumi, ila qa, jangan sebut ila qaumin. Ingat, saya selalu ulang qaum, qaul. Dua ni biasanya mudah orang nak sebut qa, ikut qaul. Sebut ila qa qaumin, kita sebut kaum dalam bahasa kita, kaum. Kaum itu tak apa kita faham, tapi dalam bahasa Arab dia sebut qa, tak boleh sebut dengan kaf. Ila qaw, macam qaumin ba, tanwin bertemu ba, iqlab sini. Dia ada huruf mim kat sini ni, tapi tak nampak. Ni error komputer ni. Ila qaumin, tutup mulut secara ringan. Rapatkan bibir. Qaumin, panjangkan dengung. Qaumin bainakum. Jangan sebut bainakum, bai. Itu bukan ya tuan-tuan. Kalau sebut bainakum, itu bukan ya. Ya dia mesti bunyi bai, tu ya. Bainakum, ku jangan sebut kum. Kum wa bainahum, hum lagi bukan hum. Wa bainahum, sini idgham mutamathilain. Mim temu mim, mim yang pertama sukun, mim kedua berbaris bawah. Jadi sebut wa bainahum, panjangkan dengung. Mi dua harakat. Idgham mutamathilain. Tak perlu sebut idgham mutamathilain saghir, tak payahlah. Sebab memang pun mim ni asal dia sukun. Memang asal sukun. Wa bainahum mitha, dua harakat, mitha dua harakat, mithaqun. Ini izhar halqi. Mithaqun auja, sebab harakat mad muttasil. Ja'u, dua harakat mad badal. Kum, dia sebut kum. Izhar syafawi. Kum, ha nipis, ha pedas. Hasi, sa su si, si bagi bawah, sa su si, jangan muncul bibir. Hasira, rabisha tebal. Hasirat juga tak muncul. Hasirat. Tak sukun, hujung ta tadi bunyi hamas.
bunyi angin. Hasirat suduruhum. Sudu, 2 harakat. Ru baca tebal. Ruhum. Suduruhum. Semua bagi depan ni makan. Muncul straight. Suduruhum. Muncul straight je. Tak payah pergi balik begitu, tak payah. Jadi nak sebut suduruhu. Jadi payah kerja macam tu. Sekali pergi Suduruhum. Mim sakinah bertemu hamzah, izhar syafawi. Ayyu, idgham ma'al ghunnah, nun sakinah bertemu ya, panjangkan dengung. Ayyu qaqa, tebal 2 harakat. Tilu, 2 harakat. Kum. Au yuqatilu, 2 harakat. Qawmahum. Jangan sebut qaumahum. Qaumahum. Mim sakinah ini berhenti pada mim. Terus walau sya. Jadi kalau sambung jadi hukum apa? Sambung jadi izhar syafawi. Qaumahum wala. Jadi izhar syafawi. Kalau waqaf, kita waqaf pada huruf mim sakinah lah. Walau muncul betul-betul waw. Walau sya, 4 harakat mak muttasil. Allahu, nipis. Hamzah ni nipis. Bertemu dengan Allah, tebal Allah. Sya'allahu lasa. Allah macam tebal 2 harakat. Hu lasallatahum. Lasallatahum. Hu lagi. Kan banyak jumpa hum, kum dalam perkataan ni. Jadi ini latihan untuk kita. Ada ayat-ayat yang kita jumpa hum, kum banyak. Jadi kat sini kita akan sebut selalu kum, hum. Jangan dia sebut kom, hom. Cukup dah dengan latihan ini untuk kita ingat. Bila jumpa kum, jumpa hum, tak boleh sebut kom, tak boleh sebut hum. Okey? Lasallatahum alaikum falaqa. Ni mim sakinah bertemu fa, izhar syafawi. Kat sini kena ketat lebih sikit sebab bertemu fa. Alaikum falaqa. Fala nipis, qa tebal. Falaqata, ta nipis balik. Falaqata, salah. Falaqatalukum. Kum. Fa'ini, fa'ene, bukan fa'ene, fa'ini. Kita akan sebut inilah. Kita tak sebut ene lah, bukan. Okey. Fa'ini, ain tengah halqum. Fa'ini tazalulu, 2 harakat. Kum. Mim sakinah bertemu fa, izhar syafawi. Fa'ini tazalukum falam yuqas, izhar syafawi lagi. Falam yuqatilukum wa sini sakinah bertemu waw, izhar syafawi, tutup mulut pada mim ni. Hati-hati, mim sini kena ketat bibir. Yuqatilukum wa qaul, jangan sebut wa alqa, tebal. Wa alqaw, jangan sebut wa alqaw, qa. Wa alqaw ilaikumus salama. Salah. Lam ni 1 harakat saja. Salama, famama, 2 harakat. Ja'ala Allah, la tebal, nipis. Ja'ala Allah, tebal 2 harakat. Lakum alaihim. Alaihim, jangan sebut alaihim, bukan. Alaihim sabila, la 2 harakat, man iwad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم. وقف kat sini, حصرت صدورهم. Kalau waqaf sini mana ibtidak dia? Ibtidak auja. أوجاءكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم. Boleh waqaf sini. Lepas tu mula sini. A'udzu minasyaitanir rajim. وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Lagu yang saya baca tu namanya lagu Bayyati. Lagu Bayyati. Terus satajidu. Tengok saya sebut jim bagi bawah. Jelas satu harakat. Satajidu. Jangan baca satajidu. Jajidu. Satajidu. Dua harakat. Du. Na'a. Dua harakat. Mad badal. Kha tebal. Ra bagi bawah. Nipis. Akharina. Yuriduna. Yuridu harakat. Ra baca nipis. Yuriduna ayya. Idgham ma'al ghunnah. Ayya. Putuskan suara. Manukum. Nu dua harakat. Kum wa ya. Mim sakin bertemu waw. Izhar syafawi. Ya'manukum. Kum jangan sebut kum. Ya'manukum wa ya'manu qawmahum. Qa jangan sebut qa. Qawmahum kullama. Qa sebut ingat ni qaf ni. Qawmahum kullama. Ma dua harakat. Ru tebal. Ruddu. Ni berjumpa lagi ruddu. Ru muncung bila berpindah kepada huruf dal sukun. Ruddu. Jangan sebut ruddu. Ruddu. Wow, ini jadi mad munfasil 4 harakat. Ruddu ilal fitnati. Fitnati. Tengok ta. Ta sukun kan? Ta sukun ada angin tak hujung dia? Ada. Fitnati. Jangan sebut fitnati. Tak boleh. Ilal fitnati urkisu. Tengok ra ni bila saya sukunkan ra baca tebal. Tapi tengok bibir saya akan kembali ke belakang. Saya tak muncung. Bukan. Urkisu. Dua harakat su. Fiha. Dua-duanya fi. Ha. Dua-duanya mad asli. Dua-duanya baca dua harakat. Fa'il lam. Nun sakinah bertemu lam. Idgham bila gunnah. Fa'i jangan baca fa'i. Fa'il lam ya. Mim sakinah bertemu ya. Izhar syafawi. Lam ya'tazilu. Ain tengah halqum. Ya'tazilu. Lu dua harakat. Zai ni bunyi dia z. Kalau kita buat zai, sebut zai tak bunyi z, tak bunyi macam lebah tu, maka itu bukan zai, tuan-tuan. Sampai ulama mensifatkan zai itu dengan satu sifat yang disebut dengan istilah safir, untuk menggambarkan bahawa zai ini adalah huruf yang berbunyi seperti suara binatang. Untuk menunjukkan, memberi panduan kepada kita. Kalau kita confuse macam mana bunyi zai, tu bunyi dia macam bunyi lebah. Z. Ya'tazilukum wa yulqu. Tengok saya sebut you muncung, lam tu balik semula ke belakang. Qaf tu muncung balik. Sebab apa dia bagi depan? Wa yulqu. Wa yul, jangan sebut wa yulqu, bukan. Wa yul, sebab lam. Wa raddu kulli wahidin li aslihi. Kembalikan huruf tadi, sebutan huruf tadi kepada asal dia. Wayul, tu asal dia. Jangan sebut wayul, tu bukan cara, bukan asal lah. Wayul qu. Qu dua harakat. 4 harakat sini. Mad munfasil. Wayul qu ilaikumus salama. Ilaikumus salam. Kumu, mim ni bagi depan ni. Ilaikumus salama. Sin bunyi panjang. Ilaikumus salama. Lam ni satu harakat, mim satu harakat. Jangan baca salama.
Salama wa yakuf. Ma ni satu harakat juga. Salama wa yakuffu. Tengok saya sebut. Kaf bagi depan, fa ni bagi depan juga. Tapi tasydid fa. Maka tengah-tengah tu ada tasydid, ada huruf sukun. Apa yang sukun? Fa sukun. Wa yakuf. Tu sukun. Masa sukun tu raddu kulli wahidin li asli. Kembalikan balik kepada asal dia. Macam mana cara sebut dia? Wa yakuffu. Muncul balik bila sebut fu. Jangan sebut wa yakuffu. Tu salah tu. Wa yakuffu. 4 harakat mad apa dia? Muttasil. Munfasil. Jangan sebut aydiyahum. Sini izhar syafawi. Fakhudhu 2 harakat. Hum waqtulu. Ni kita dah jumpa dah sebelum ni. Waqtuluhum jangan sebut waqa. Waqtuluhum haitsu thusu. Haitsu saqiftumuhum. Haitsu saqi. Sa ni mesti keluar lidah. Haitsu susa. Ni susah lah. Kalau kita sebut sa dengan bunyi pelat, bunyi susah lah. Susah. Haitsu saqiftumuhum 2 harakat. Hum. Wa ula 4 harakat mad muttasil. Ikum jangan sebut ikum. Ikum ja'alna 2 harakat. Lakum alaihim sultanan. Jangan baca sul, bukan sul. Sulta 2 harakat. Nam panjangkan dengung, idgham ma'al ghunnah. Nam mubina 2 harakat juga man iwad. Satajiduna a'udzu minasyaitanir rajim. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. Panjang ayat ni Ustaz. Macam mana? Ya tahu, saya tahu panjang. Saja tadi baca saja. Mana tahu kan ada yang panjang nafas boleh ikut tadi. Kalau ni tak ada panjang nafas tak panjang, wakaflah kita wakaf. Wa ya'manu qaumahum. Boleh wakaf sini. Sini tempat wakaf dia. Lepas tu ibtidak kat mana? Kullama. Tak, janganlah. Kullama tak boleh. Undur balik yuridun. Sini. A'udzu minasyaitanir rajim. يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. Sini wakaf. Lagu yang saya baca ni namanya lagu apa dia? Lagu Bayati. أعوذ من الشيطان الرجيم. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم. Wakaf sini. Ayat ni panjang juga sebab ada 2 mak. Wa yulqu 1, wa yakufu 1. Panjang juga. Try lah dulu kan. Try kalau tak sampai. Jadi kalau nak try tu macam mana? Tarik nafas dulu awal-awal. Tarik nafas, jangan lepas. Tarik nafas. Lepas tu baca. Jangan lepas. Ni ada orang tarik nafas, dia tarik dia lepas. Lepas tu dia baca. Fa'illah tasilukum. Tu namanya cari pasal. Jadi memang dia tak akan panjang nafas macam tu. Tarik nafas baru baca. Tahan nafas masa baca tu. Okey, terus. Ibtidak wakaf sini ke tadi kan? Okey, mula kat sini. A'udzu minasyaitanir rajim. Fakhudhuhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum
وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وقف dua harakat. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Okey, habis untuk malam ini. Malam ni ada, orang kata ada semangat sikit untuk sebut pasal lagu-lagu sikit. Gitulah, selalu saya tak ada semangat. Saya tak minat belajar mengajar lagu-lagu dalam kelas kita ni. Sebab saya nak tumpu pada tajwid. Bukan tak minat mengajar lagu pun minat. Tapi dah sebab ramai dah mengajar lagu pun. Jadi tak apalah, saya mengajar. Nanti saya nak suruh tumpu pada tajwid, macam mana cara nak baca. Takut campur aduk nanti jadi keliru, jadi semua pakat baca pun jadi tak betul juga. Tak naklah macam tu. Itu saja tujuan saya pun. Jadi tak apa, kita ambil pengetahuan secara umum tu tak apa. Tak ada masalah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Taala, tuan-tuan. Bacaan tadi itu panduan. Tetapi hakikatnya adalah talaqi dan musyafahah. Jangan lupa untuk terus berguru. Cari guru yang muttaqin. InsyaAllah cari guru yang muttaqin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berhenti di sini. Saya ucapkan terima kasih pada semua. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kita faham, memudahkan kita untuk ingat, dan Allah Ta'ala melembutkan lidah kita untuk menyebut dengan baik. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita berhenti, ingat esok malam masih ada pukul 9 malam. Jadi untuk malam ini kita wakaf dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.